Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar murid-murid semua? Sabah al-khair. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran bahasa Arab. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah murid-murid semua, kita akan belajar lagi bahasa Arab bersama dengan Ustazah Husna. Jadi Ustazah sangat berharap kamu dah bersedia dengan buku teks masing-masing sambil melihat video yang Ustazah paparkan. Kamu boleh melihat juga buku teks yang ada pada kamu, insyaAllah. Hari ini kita masih lagi belajar tajuk yang sama, Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh. Tajuknya Al-Mufradu wal-Muthanna wal-Jama'. Masih ingat lagi kan pelajaran yang lepas, Al-Mufrad wal-Muthanna wal-Jama' Al-Juz'ul Awal, bahagian yang pertama. Jadi hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran yang sama, tajuk yang sama, mufrad untuk seorang, muthanna untuk dua orang, jama' untuk lebih tiga orang, tapi pada bahagian yang kedua, insyaAllah. Jadi Ustazah sangat berharap kamu dapat dengar baik-baik pelajaran pada hari ini. Apakah isi pelajaran bagi bahagian yang kedua bagi tajuk mufrad dan muthanna dan jama'. Jom kita lihat. Baik murid-murid, kita tengok al-juz'u tsani, al-wahdatu tsalitsah, al-muannas lil-aqil. Al-wahdatu tsalitsah, unit yang ketiga. Ya, tajuk kecilnya al-muannas lil-aqil. Apa dia muannas lil-aqil? Oh, muannas lil-aqil ni ialah kata nama untuk perempuan yang berakal. Kata nama untuk perempuan yang berakal. Yang lepas kita belajar untuk lelaki, yang ini untuk perempuan. Maknanya kalau muannas lil akil, perempuan, kata nama perempuan yang berakal bermaksud kata nama untuk manusia lah. Manusia iaitu wanita, perempuan, ya. Untuk manusia, sebab manusia sahaja yang berakal, ya. Dia bukan binatang dan juga bukan benda dan juga bukan binatang. Dia adalah untuk manusia. Okey, tayyib. Jom kita mulakan. Ustazah berharap kamu semua bersedia dengan buku teks masing-masing, dapat tengok di paparan slide Ustazah ini. Kamu boleh rujuk dalam buku teks, dan kita mulakan insya-Allah, ya. Baik, istami' thumma raddid. Baik, kamu dengar dan nanti kita ulang-ulangkan sebutannya. Baik, cuba kita lihat paparan ni dulu. Al-mufradah. Al-mufradah ni sama juga mufrad. Mufrad untuk lelaki, mufradah untuk perempuan. Jadi al-mufradah ini menunjukkan seorang perempuan. Al-muthanna sama macam yang kamu dah maklum, untuk dua orang. Al-jama' adalah untuk lebih tiga orang, ya. Baik, kita tengok contoh gambar yang pertama, at-tabibatu, seorang doktor, ya, seorang doktor perempuan. At-tabibatani, dua orang doktor perempuan. At-tabibatu, tiga atau lebih doktor perempuan. Maknanya kalau kata ada 4 atau 5 doktor perempuan dan selebihnya, kalau lebih 3 orang, kita boleh guna kalimah at-tabibatu, panjang. Yang ini sebutannya at-tabibatu, pendek je. At-tabibatani, yang ini at-tabibatu. Berbeza,
Ini pendek sikit sebutannya, yang ini panjang. Baiklah, kita tengok, kita lihat gambar yang kedua. Al-muallimatu. Al-muallimatu. Seorang guru perempuan. Al-muallimatani. Al-muallimatani. Dua orang guru perempuan. Dan al-muallimatu. Panjang sebutannya. Al-muallimatu. Menunjukkan 3 orang guru perempuan ataupun lebih. Baik. Baik, Ustazah tunjuk lagi contoh-contoh yang ada di dalam buku kamu juga. Seterusnya, al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Ini seorang perempuan beriman. Al-mu'minatani. Dua orang perempuan beriman. Al-mu'minatani. Dua orang perempuan beriman. Al-mu'minatu. Saya ulang lagi sekali. Al-mu'minatu. Ini adalah 3 orang beriman. 3 orang perempuan beriman ataupun lebih. Ya, kalau ada 4 orang, 5 orang, 3 orang wanita beriman ataupun perempuan yang beriman, lebih 3 orang. Baik. Al-muwazzafatu. Al-muwazzafatu. Ini seorang pegawai perempuan atau seorang pegawai wanita. Kalau orang dewasa kita kata wanita. Al-muwazzafatani. Al-muwazzafatani. Dua orang pegawai wanita atau perempuan. Al-muwazzafatu. Al-muwazzafatu. Panjang sikit. Ini adalah 3 orang pegawai wanita ataupun sekiranya lebih daripada 3, kita guna kalimah yang sama. Baik. Akhir sekali, al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Ini adalah seorang jururawat wanita. Al-mumarridatani. Al-mumarridatani. Dua orang jururawat wanita. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Ini adalah 3 orang jururawat wanita atau sekiranya lebih, kita guna kalimah yang sama. Baik, suka Ustazah nak ingatkan, ya, bila untuk muannas, ya, untuk muannas perempuan, ini musanna, 2 orang, ada beza ya muannas. Untuk muannas, dia mesti ada ta marbutah, berbeza dengan muzakkar, lelaki. Kalau lelaki mu'min, kalau ini muwazzafun, lelaki. Al-muwazzafu, al-mumarridu, jangan lupa ya, jururawat ada juga lelaki, bukan perempuan sahaja. Jadi kalau jururawat lelaki, al-mumarridu, al-mumarridu, begitu. Baik. Jadi kalau untuk muannas atau untuk perempuan, mesti ada ta marbutah. Mesti ada ta marbutah. Bila 2 orang, kita lihat ada ta juga di situ, tetapi ditambahkan dengan alif dan nun. Tani. Kalau bunyi tani, tani, tani itu menunjukkan 2 orang perempuan. Dan ini kita lihat nanti. Nanti saya akan tunjuk apakah huruf-huruf zaid atau huruf-huruf tambahannya. Baik. Alhamdulillah. Al-mulahazah. Jadi kesimpulan di sini kita lihat ada an-naw'u. An-naw'u ni jenis, ya. Al-kalimatu, perkataan. Al-harfu zaid, huruf tambahan. Baik, cuba kita lihat naw' dia, ya. Naw' dia al-mufradah, untuk seorang
al-musanna untuk 2 orang, al-jama' untuk lebih 3 orang. Baik, kita lihat di sini, bagi kalimah muannas, bagi kalimah untuk perempuan, perkataan untuk perempuan mesti ada ta marbutah, ya, mesti ada ta marbutah. Baik, ya, mu'minatun, ini asal kalimah dia mu'minatun untuk perempuan atau wanita, mu'minatun. Jadi ada tak huruf zaid dia, huruf tambahan dia tak ada. Sebab asal je kalau kalimah isim muannas untuk perempuan, dia ada ta marbutah dekat sini. Jadi dia tidak ada huruf tambahan lah. Baik. Kita lihat kalau musanna untuk 2 orang, mu'minatani. Jadi untuk kalimah isim muannas, dia ada ta tadi. Dia sama juga, ta tu dikekalkan. Tapi diletakkan alif dan nun. Baik. Jadi kita boleh juga kata kalau ini huruf kalau kita bandingkan dengan muzakkar lelaki, beza dia ada ta marbutah untuk seorang perempuan. Kalau untuk 2 orang perempuan dia ada ta, alif dan nun. Kalau untuk jamak ramai perempuan atau tiga ke atas, ya, lebih 3 orang, mu'minatun, contoh kalimah di sini, apakah huruf zaidah dia, huruf tambahan dia ialah alif dan ta. Alif dan ta. Jadi tak salah kalau kita kata huruf tambahan bagi kalau kita bandingkan dengan isim mufrad, bandingkan dengan isim muzakkar, ya, untuk nama seorang lelaki, kata nama seorang lelaki, beza dia ada ta marbutah bagi perempuan. Kalau musanna dia ada ta, alif dan nun. Ya, ada ta, alif dan nun. Kalau untuk jama' ada alif dan ta. Baik. Baiklah murid-murid, kita seterusnya cuba lihat dalam buku teks kamu ada potongan-potongan ayat pendek lah. Potongan-potongan ayat pendek. Lahiz summa iqra', perhatikan kemudian kita baca. Baik, kamu dengar sebutan atau bacaan ustazah. Ustazah nak kamu ikut, ya. Ikut berulang-ulang kalilah supaya mahir untuk membaca. Baik. At-tabibatu salihatun. At-tabibatu salihatun. Baik. Maksud dia apa? Seorang doktor wanita yang baik. At-tabibatani salihatani. At-tabibatani salihatani. 2 orang doktor perempuan yang baik. Ataupun 2 orang doktor wanita yang baik. Seterusnya, at-tabibatu salihatun. At-tabibatu salihatun. Baik, maksud dia apa? Ada 3 orang doktor wanita yang baik. Baik, ya. Kita kalau kita nak gunakan kalau gambar ataupun kita nak nampak ada 4, 5 orang, lebih 3 orang lah doktor wanita dekat hospital, kita tengok ramai kan doktor-doktor wanita, kita boleh menggunakan ayat ini, at-tabibatu salihatun. Ada ramai doktor wanita yang baik. Baik. Alhamdulillah, kita masuk kepada unit yang keempat, al-wahdatur rabi'ah. Tajuknya al-muannatsu li ghairil aqil. Apa maksud dia? Al-muannatsu li ghairil aqil ialah kata nama perempuan yang tidak berakal. Baik.
Dia maksud muannas ini ialah kata nama untuk perempuan. Tapi bila li ghairil aqil, tidak berakal, bermaksud isim muannas bagi benda ataupun haiwan. Maksudnya selain manusia. Baiklah, kita lihat apakah contoh-contoh kalimah atau ayat yang kita akan belajar bagi tajuk Al-Wahdatur Rabi'ah unit yang keempat ini ya, muannas, al-muannatsu li ghairil aqil. Tayyib. Istami' summa raddid. Baik, kamu dengar. Jadi Ustazah nak tunjukkan di sini pembahagian yang sama juga, al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Jadi kalau untuk untuk muannas kita gunakan al-mufradah. Baik. Kita lihat gambar jam. As-sa'atu. Kenapa kita kata ini adalah muannas? Sebab di sini nampak ada ta marbutah. Ta marbutah ini adalah salah satu tanda ta marbutah ini adalah tanda isim muannas untuk perempuan. Jadi untuk benda sekiranya kalimah tersebut ada ta marbutah, dia juga dikira sebagai muannas. As-sa'atu sebiji jam atau sebuah jam. As-sa'atani untuk as-sa'atani dua buah jam. As-sa'atu ada banyak jam. Ya, ada banyak jam, 3 ataupun lebih. Ad-darrajatu sebuah basikal. Ada ta marbutah ni kan? Dia muannas. Ad-darrajatani. Ad-darrajatani menunjukkan dua buah basikal. Ad-darrajatu. Ad-darrajatu menunjukkan 3 atau lebih beberapa buah basikal. Baik. Seterusnya kita lihat bagi kalimah-kalimah yang lain. Ini gambar apa? Gambar kereta. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Ada ta marbutah. Jadi kereta juga adalah isim muannas. As-sayyaratani. As-sayyaratani. Dua buah kereta. Baik. As-sayyaratu. As-sayyaratu. 3 buah kereta ataupun untuk banyak kereta boleh juga guna as-sayyaratu. Baik. As-safinatu. As-safinatu. Ini sebuah kapal laut. As-safinatani. As-safinatani. 2 buah kapal laut. As-sufunu. As-sufunu. 3 buah kapal laut ataupun lebih daripada 3. Baik. Suka Ustazah nak jelaskan bahawa bagi isim muannas li ghairil aqil yang bukan manusia ni, ada yang kaedah dia bagi jamak tambahan sama macam manusia juga, alif ta. Tapi ada juga yang tidak mengikut kaedah asal bagi jamak. Contoh ni as-sufun. Jadi seperti yang kita belajar muzakkar li ghairil aqil, untuk isim muzakkar yang tidak berakal, yang bukan manusia, dia tidak mengikut kaedah jamak. Jadi ini namanya jamak taksir as-sufun. Jadi kena hafal je lah. Kalau yang tidak ada mengikut kaedah yang alif ta tambahan ni, hafal aja as-sufun. As-safinatu, as-safinatani, as-sufun. Kalau kamu nak buang alif lam ni boleh, tak ada masalah. Safinatun, safinatani, sufun, sufunun.
Baik. Hafal aja ya. Kalau yang tidak mengikut kaedah asal jamak ni, alif ta, kamu hafal sahaja kalimah jamak bagi safinatun. Baik. Iqra' thumma karrir. Baik, cuba kita lihat contoh-contoh ni ayat pendek lah. Ya, ayat pendek. Kita baca ya, kamu dengar ustazah baca dan kamu ikut secara berulang-ulang. Al-qaryatu jamilatun. Al-qaryatu jamilatun. Kampung yang cantik. Ada sebuah kampung yang cantik. Al-qaryatani jamilatani. Al-qaryatani jamilatani. Dua buah kampung yang cantik. Jadi kedua-duanya kampung yang cantik. Al-qura jamilatun. Al-qura jamilatun. Al-qura ini menunjukkan 3 buah kampung atau lebih banyak kampung-kampung yang cantik. Ni kampung-kampung yang cantik. Kat sini tunjuk 3 lah. Baik. Jadi al-qura ini adalah jamak bagi perkataan qaryah atau al-qaryatu atau qaryatun. Tambah qaryatani al-qura ataupun qura. Dia menunjukkan ini adalah jamak taksir atau jamak bagi kalimah qaryah, kampung ini. Jadi qura ini adalah banyak kampung-kampung yang cantik. Jamilah. Jadi siapa nama Jamilah? Memang cantik lah. Baik. Alhamdulillah, murid-murid semua. Jadi ustazah nak rangkumkan semua tajuk daripada bahagian yang pertama, tajuk mufrad, musanna dan jamak ni, dan juga bahagian yang kedua ustazah nak tunjuk ataupun ustazah nak lihatkan kepada kamu mu'jam, ya. Ini mu'jam. Mu'jam ini semua tahu kan, kamus. Jadi jangan lupa bila mu'jam, ustazah selalu pesan kalau mu'jam tuliskan dalam buku tulis kamu di bahagian belakang sekali. Sebab ustazah dah pesan beberapa kali di bahagian dalam buku tulis kamu, mu'jam atau kamus ini perlu ditulis di bahagian belakang. Jadi jadikan buku tulis kamu adalah kamus bahasa Arab. Supaya kamu menulis dan membaca semula mu'jam ini supaya mahir untuk memahami kalimah Arab. Baik, cuba kita lihat contoh ataupun kita lihat kalimah-kalimah dan maksud. Baiklah, dalam pelajaran kita yang bahagian yang pertama dan juga bahagian yang kedua ada kalimah baitun. Baitun maksudnya rumah. Misbahun, lampu. Dukkanun, kedai. Maktabun, meja. Kabirun, besar. Saghirun, kecil. Ghurfatun, bilik. Safinatun, kapal laut. Baik. Jadi kamu kena tulis salin di semula ni, salin satu persatu di dalam buku tulis kamu di bahagian belakang. Kemudian kamu baca. Dah tulis, baca. Ya, kena ingatlah. InsyaAllah, ni guna ni sampai bila-bila. Kemudian kita lihat ba'i'un. Maksud ba'i'un ialah seorang penjual. Untuk siapa? Untuk lelaki. Kegunaan dia adalah untuk penjual, seorang penjual, untuk lelaki lah. Seorang lelaki ataupun seorang penjual lelaki. Muhandisun. Muhandisun, seorang jurutera. Jurutera ini jurutera apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Bukan perempuan. Muhandisun, seorang jurutera lelaki. Yusalli. Yusalli, kalimah yusalli dalam buku teks kamu tu, yusalli bermaksud dia
sedang menunaikan solat. Dia sedang menunaikan solat. Siapa dia ni? Seorang lelaki. Seorang lelaki. Iftah. Iftah. Bukalah kamu. Ini arahan. Kata arah, kata suruh. Buka, kamu buka. Ataupun bukalah kamu. Maksud dia. Untuk siapa? Siapa yang diarahkan suruh buka ni? Lelaki. Contoh, kalau dia kata buka pintu. Iftahil bab. Iftah bab. Ataupun iftahil bab. Bukalah pintu. Dia suruh siapa yang buka? Seorang budak lelaki atau seorang lelaki. Dia arahkan iftah. Kalau perempuan, iftahi. Dia beza dia. Ada ya kat hujung. Oh, dia suruh perempuan. Kalau tak ada ya macam ni je, maknanya dia suruh seorang lelaki. Itu kaedah bahasa Arab. Mungkin kalau ada ibu bapa yang mahir bahasa Arab boleh bantulah anak-anak, insyaAllah. Baik, seterusnya. As-salihatu. As-salihatu. Seorang yang baik. Seorang yang baik. Siapa seorang tu? Perempuan. Kalau tengok kat sini ta marbutah dah tahu dah kan? Perempuan. Jadi seorang yang baik. Seorang perempuan yang baik. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Maksud dia seorang jururawat. Ataupun seorang jururawat perempuan. Dia ta marbutah. Kalau al-mumarridu, seorang jururawat lelaki. Bila ada ta marbutah, al-mumarridatu, maksud dia seorang jururawat perempuan. Al-muwazzafatu. Al-muwazzafatu. Seorang pegawai perempuan. Seorang pegawai perempuan. Kenapa dia kata perempuan? Sebab ada ta marbutah. Kalau al-muwazzafu, tidak ada ta marbutah, seorang pegawai lelaki. Itu dia perbezaan dia. Ya, itu juga perbezaan dia. Bila ada ta marbutah, merujuk, kebiasaannya merujuk kepada perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai. Kita belajar tajuk al-mufrad wal-musanna wal-jama'. Jadi Ustazah berharap supaya kamu dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ustazah doakan kamu dapat memahamilah ilmu yang Ustazah sampaikan semampunya. Jadi peringatan ataupun ingatan yang Ustazah perlu ingatkan kamu ialah sallis salawatil mafrudata ma'al jama'ah. Okey, apa dia maksud dia? Sembahyanglah fardu secara berjamaah, ya, ramai-ramai. Kalau tak dapat nak solat berjamaah di masjid atau di surau, boleh solat berjamaah di rumah bersama ibu, ayah dan adik-beradik yang lain. Ta'awan 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama ataupun tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Baiklah murid-murid semua, jangan lupa pergi mana-mana pakai pelitup muka seperti kawan kita ni. Ya, demi menjaga keselamatan kita dan orang lain. Baiklah, alhamdulillah murid-murid, Ustazah berharap dan Ustazah sentiasa mendoakan supaya segala urusan Ustazah dan kamu semua, ibu bapa kamu juga dipermudahkan Allah, dan Ustazah sangat berharap agar apa yang Ustazah ajar hari ini dapat kamu pelajari dengan baik. Kita minta dengan Allah supaya menjaga kita, pelihara kita semua daripada segala mudarat wabak dan segala bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu sahaja daripada saya, Ustazah Husna. Jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan video saya ini supaya mendapat jariah di akhirat nanti, insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.